Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran bahasa Al-Quran. Untuk hari ini kita masih meneruskan pembelajaran kita berkenaan dengan Al-Masdar. Sebagaimana yang kita pelajari dalam pelajaran yang lepas, Al-Masdar ataupun dikenali juga sebagai verbal noun dalam bahasa Inggeris ataupun nama terbitan dalam bahasa Melayu ialah kata nama noun yang keluar ataupun yang terbit daripada kata kerja, yang terbit daripada kata kerja. Dan masdar ini dia mempunyai beberapa acuan. Untuk wazan nombor 1 ni kita boleh rujuk kepada kamus kita ataupun kita boleh mengetahuinya dengan cara kita selalu mendengar. Untuk wazan nombor 2, 3 dan seterusnya, kita mempunyai beberapa kaedah dan panduan yang boleh kita kenali bahawa ia adalah al-masdar. Contohnya untuk wazan nombor 2, af'ala, masdarnya akan terbentuk if'al. Jadi if'al ini adalah masdar bagi wazan nombor 2, iaitu af'ala menjadi if'al. Nombor 3, wazannya fa'ala, dia akan jadi taf'il, dia akan pecahkan dia punya sabdu tengah tu, taf'il, menjadi taf'il ataupun juga dibentuk menjadi taf'ilah. Ada perkataan yang guna taf'il, ada perkataan yang guna taf'ilah sekiranya jatuh pada wazan nombor 3. Ada perkataan yang menggunakan kedua-duanya sekali, jadi itu ditentukan oleh penggunaan. Untuk wazan nombor 4, fa'ala, dia akan jadi mufa'alatun, ditambahkan mim dan ta di akhir. Ta ini tanda untuk kata nama, sebab itulah dia ada ta ni, sebab dia bukan lagi kata kerja. Mufa'alatun ataupun juga disebut sebagai fi'alun, dua. Kadang-kadang ada perkataan yang menggunakan kedua-duanya sekali. Yang kelima, ifta'ala, wazan nombor 5, ifta'ala dia akan jadi ifti'alun. Infa'ala dia akan jadi infi'alun. Tafa'ala dia akan jadi tafa'ulun. Tafa'ala dia akan menjadi tafa'ulun. Dan akhir sekali, istaf'ala, istif'alun. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan merasa suka untuk mengingat masdar-masdar dan wazan-wazannya. Jadi untuk mempermudahkan kita menghadam dan mengingat masdar ni, satu teknik yang boleh kita jadikan panduan. Untuk wazan nombor 1 ni kita tak boleh bantulah, dia memang fix, dia kena ingatlah tu. Contohnya kalau perkataan iqra', contohnya qara'a, masdarnya ialah qira'ah. Kita boleh permudahkan wazan nombor 2 sehingga nombor 9 ni dengan cara kita kategorikan perkataan-perkataan ini. Cuba tengok berapa perkataan ataupun berapa kata kerja yang awalnya mempunyai hamzah, iaitu af'ala wazan nombor 2, hamzah ataupun hamzah wasal. Af'ala, ifta'ala nombor 5, infa'ala nombor 6, istaf'ala nombor 9. Jadi af'ala, af'ala. Untuk perkataan af'ala ni, masdarnya akan berbunyi if'al. Jadi kaedah dia senang aja, iaitu kita ambil hamzah di awal ini, dibawah-bawahkan, dibawah-bawahkan dan ditambahkan satu alif, di pada perkataan sebelum akhir. Contoh penggunaannya ialah perkataan aslama. Aslama bermaksud menyerah diri ataupun Islam, Aslama dia akan jadi masdarnya adalah Islam. Jadi agama Islam, nama Islam itu datang daripada fi'il madhi aslama. Contoh lagi ialah iman, amana. Amana adalah wazan nombor 2, kata dasarnya adalah hamzah mim nun. Jadi dia punya masdarnya adalah iman. Jadi amana, hamzah dia adalah iman. Sebab kita sebenarnya amanah tu ada dua hamzah, jadi iman.
Akhirnya bertukar hamzah itu, berat nak sebut dua tu, ditukar kepada ya menjadi iman. Aftara. Aftara ialah bermaksud berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Aftartu berbuka puasa. Jadi masdarnya adalah iftar. Kalau imsak, contohnya kalau kita sebut imsak, contohnya kata imsak kan, imsak, waktu imsak yang kita ada sebelum sebelum subuh tu, imsak, maka dia punya fa'il madhi dia ialah fa'il madhinya adalah amsaka ya, amsaka. Cuba ya kalau kita jumpa masdar yang macam ni, if'alun, islamun, kita tahu ia adalah masdar dan kita tahu mengubahnya kepada fa'il madhi ya. Sebab masdar-masdar ini tidak akan disenaraikan di dalam perkamusan kita. Sebab kamus akan menganggap kita untuk masdar nombor 2 dan seterusnya sudah diketahui melalui kaedah. Jadi dia orang tak akan senaraikan di dalam kamusan. Yang kedua yang ada hamzah di awal ialah ifta'ala ya. Wazan nombor 5. Ifta'ala. Sama juga kaedahnya untuk ifta'ala ni ialah caranya ialah kita menambah satu lagi hamzah sebelum akhir. Jadi if'al jadi ifti'al caranya. Jadi ifta'ala jadi ifti'al. Kena ingat tu, ifti'alun kita tanwinkan untuk bezakan dia dengan kata kerja. Ifta'ala masdarnya adalah ifti'alun. Ifti'alun, ingat insya-Allah ya. Contoh, kita ambil satu fataha ya. Fataha kalau wazan ifta'ala dia jadi iftataha ya. Iftataha, membuka. Iftataha. Jadi dia punya masdar dia akan jadi ditambah lagi satu hamzah di akhir ya. Jadi bacaannya adalah ya, iftitahun. Dalam bahasa Melayu kita ada guna doa iftitah. Inilah bendanya. Doa pembukaan. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi, dalam solat kita tu. Iftataha jadi iftitahun. Contoh lagi yang kita guna ialah i'tidal ya. I'tidal pun adalah satu wazan pada itulah. I'tidalun. I'tidalun ya. I'tidalun. Ini adalah masdar ya. I'tidalun. Kata kerjanya adalah i'tadala ya. I'tadala. I'tadala. Daripada kata dasar adalah. Sebab itulah kita sebut i'tidal tu i'tadala. Masdarnya adalah i'tidalun. Okey, baik. Saya datangkan satu perkataan lagi. Perkataan ini mungkin dalam Quran ada tapi dalam bentuk wazan yang berbeza. I'takafa. I'takafa maksudnya i'takafa, berada di masjid. I'tikaf. Jadi i'tikaf, duduk dalam masjid dengan niat ibadat. Dipanggil i'tikaf, pun mengikut wazan juga. Ini adalah bentuk-bentuk masdar bagi wazan nombor 5. Di mana caranya adalah kita tambahkan satu lagi alif pada huruf sebelum akhir ya. Yang ketiga yang punya hamzah di awal ialah infa'ala. Infa'ala. Cara masdarnya adalah sama tadi juga, iaitu dikekalkan ya. Infa'ala tu kekalkan infi'alun macam tu. Tambahkan juga satu alif lagi sebelum akhir ya. Jadi sebutannya ialah infi'al. Infatara. Infatara. Jadi masdarnya adalah infitarun. Jadi surah dalam Quran nama dia surah Al-Infitar. Kalau insyaqqa, insyaqqa ni adalah daripada perkataan daripada kata dasar syaqaqa. Jadi insyaqqa.
terbelah. Jadi kalau masdarnya ialah in syiqaqun. Itu untuk wazan nombor 6 ya. Yang keempat yang mempunyai hamzah di awal ialah istaf'ala. Fa istaf'ala, istaf'ala, istaf'ala. Dan masdarnya dibentuk dengan cara sama juga, iaitu tambahkan satu alif lagi pada huruf yang sebelum akhir ya. Jadi sebutnya ialah istif'alun. Istif'alun. Sebutnya ialah istif'alun. Saya ambil contoh. Istaghfara, minta ampun. Istaghfara, minta ampun. Istaghfara. Jadi masdarnya ialah permintaan ampun, iaitu istighfarun. Cara dia sayyidul istighfar. Itu cara dia. Jadi, baik, sekarang kita berpindah kepada kategori wazan yang lain, iaitu wazan yang nombor 7 dan nombor 8. Baik, kita mulakan dengan wazan nombor 7. Wazan nombor 7 ialah tafa'ala, masdarnya cuba kita ubahkan dia punya baris kepada bagi di hadapan. Itu saja ya. Tafa'ulun. Kita bariskan tanwin untuk membezakan dengan kata kerja fa'il madhi itu. Jadi tafa'ala, dia punya kata masdarnya tafa'ulun. Tafa'ul. Tafa'ul. Tadarasa. Tadarasa ini ialah saling belajar mempelajari ya. Saling belajar ya. Wazan ini biasanya memberi makna saling ya. Saling belajar mempelajari. Yani ajar mengajar. Tadarasa. Masdarnya akan berbunyi tadarusun ya. Tadarusun. Begitu juga perkataan ta'awana ya. Ta'awana ialah saling bantu-membantu. Daripada kata dasar awana, membantu, ta'awana saling bantu-membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa di Quran. Masdarnya akan berbunyi sama juga, iaitu bagi depankan perkataan sebelum akhir. Jadi ta'awunun, ta'awun ya. Ta'awun. Baik, itu adalah masdar untuk wazan nombor 7. Sekarang kita pergi pula pada masdar untuk wazan nombor 8 ya. Wazan nombor 8 ini sama saja dengan wazan nombor 7. Jadi nombor 7 dan nombor 8 satu kategori yang sama ya. Wazan nombor 8. Masdarnya akan terbentuk seperti ini. Sama dengan wazan nombor 7 tadi juga, iaitu dengan cara kita baris depankan huruf sebelum akhirnya. Menjadi tafa'ulun. Kita tanwinkan untuk membezakan dengan kata kerja. Tafa'ulun. Di dalam bahasa Melayu kita banyak perkataan-perkataan yang wazan ini kita gunakan dalam bahasa Melayu. Tadabbara, jadi kata dia punya masdarnya akan berbunyi tadabburun. Tadabburun. Sebutnya ialah tadabburun. Jadi tahulah kita bahawa kalau kita jumpa perkataan tadabbur, kerja madhi dia tadabbara ya. Tadabbara. Ya tadabbaru, tadabbur. Contoh lain ialah takabbara. Perkataan ini ada dalam Quran ya. Takabbara. Takabbara. Jadi takabbara ialah sombong ataupun membesarkan diri ya. Takabbara. Maka masdarnya akan berbunyi takabburun. Baik. Contoh lain,
Tahajjada. Tahajjada ni dalam kata dasar kita dia berasal daripada hajada, bermaksud tidak tidur ataupun berjaga malam untuk beribadat. Jadi kita panggil tahajjada. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, Al-Quran ya. Jadi dia punya masdarnya adalah tahajud ataupun tahajjudun ya. Tabayyana ya, tabayyana. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu dalam Quran ya. Tabayyana ini maksudnya check ataupun confirm ataupun make sure, tabayyana ya. Memastikan, tabayyana. Jadi dia punya masdarnya akan berbunyi tabayyun. Ya, masdarnya akan berbunyi tabayyun, tabayyunun. Dan ada beberapa perkataan lagi ya, contohnya tahallul, semua itu tawassul, ta'ajjub, semuanya berasal daripada wazan nombor 8 ya. Kategori yang seterusnya ialah nombor 3 ya. Nombor 3 ni special sikit cara ya. Cara pembentukan masdarnya ialah dengan cara kita pecahkan dia ya. Jadi kalau fa'ala, masdarnya adalah taf'ilun, taf'il ya. Taf'ilun ya. Dan kadang-kadang tu dia ada juga yang taf'ilatun. Taf'ilatun. Jadi ada dua cara pembentukan masdar ya untuk wazan nombor 3. Fa'ala jadi taf'il ataupun taf'ilah. Ada setengahnya menggunakan kedua-dua sekali. Contohnya perkataan zakkara ya. Zakkara wazan nombor 3, zakkara. Maknanya memberi ingatan. Zakkara. Masdarnya ialah ataupun boleh juga disebut sebagai tazkirah, peringatan. Tazkirah. Innaha tazkirah liman syaa'a dzakara. Tazkirah ya. Ini contoh ya, contoh. Banyak lagi di dalam penggunaan bahasa Melayu kita pun banyak ya. Kabbara, kabbara, kabbara. Kabbara ialah membesarkan ya. Membesarkan Allah. Kabbara. Jadi kata dasar dia punya masdarnya ialah takbir. Takbir. Takbirun ya. Tak adalah takbirah, tak ada ya. Takbirah tak ada. Jadi dia tak guna perkataan takbirah tu. Tak semestinya dia guna tu ya. Jangan-jarang je perkataan yang menggunakan wazan nombor, wazan tazkirah tu ya, ataupun wazan taf'ilah. Dan seterusnya ialah kategori yang satu lagi ialah kita boleh masukkan ialah wazan nombor 4. Wazan nombor 4 ni pun dia ada tersendiri juga cara pembentukan masdar dia, iaitu kata kerja ni adalah fa'ala. Fa'ala, masdarnya dia akan berbunyi mufa'alatun, macam tu ya. Mufa'alatun, mufa'alatun. Dan kadang-kadang tu ada juga dia jadi fi'alun. Ingat ya, insya-Allah. Fi'alun, fi'alun. Contoh yang senang ialah jahada. Jahada ialah berjuang ya, bersusah payah, berjuang. Jahada, dia punya masdarnya adalah mujahadatun. Ikut saya. Mujahadatun, perjuangan ataupun jihad, ataupun disebut juga sebagai jihadun. Jihadun adalah masdar bagi jahada tu. Dua sekali digunakan ya.